Silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita yang berkongsi berkenaan perkongsian dari Cerita Pagi Kedah dan seterusnya di tangan saya sekarang ini. Selamatkan hospital, selamatkan Palestin. Ya, bayangkan hospital ini merupakan sebuah tempat yang sebenarnya tak boleh diusik oleh apa pun yang berlaku. Betul. Dan itu adalah tempat yang paling selamat sepatutnya dan perlu dilindungi. Tapi bayangkan atas kekejaman yang berlaku tu, hospital juga tak terselamat dalam situasi yang berlaku di Gaza. Jadi kerana itulah kita harus sentiasa bangkit untuk kita berjuang dalam soal ini. Solidariti, selamatkan hospital, selamatkan Palestin, untuk kita berbual dan juga berbicara tentang perkara ini, bagaimana untuk sama-sama kita bangkit pada 15 hari bulan Disember nanti. Kita bersama-sama dengan tetamu-tamu kita. Jadi kita perkenalkan kedua-dua tamu kita yang tidak asing lagi, khususnya dalam kita memperjuangkan solidariti kita bersama dengan rakyat Palestin sudah pastinya, iaitu Datuk Nazim Johan, merupakan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, dan juga Datuk Haji Saroni Haji Judi, Pengerusi Dunia Melayu Dunia Islam Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita akan berkumpul pada 15 hari bulan nanti. Kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukan, sebab kalau ikutkan hitung kira 65 hari lebih kurang. Macam mana perjuangan setakat ini dan bagaimana ini merupakan satu cerminan yang perlu kita teruskan pada 15 Desember nanti? Ini adalah isu sebenarnya saya nampaklah walaupun Palestin, tapi refleksinya adalah kemanusiaan. Maknanya kita nampak kepura-puraan yang dahsyat yang berlaku. Hospital ke budak-budak ke pun tidak dikecualikan. Jadi ini seharusnya dilihat daripada beberapa perspektif. Satu adalah mungkin nombor satulah, rakyat Malaysia kena banyak bersyukur. Ya, betul. Kena banyak bersyukur. Pasal kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat kan. Betul. Jadi dan nombor dua, kita juga kena sedar di luar sana kepura-puraan ini terlalu banyak. Dilakukan oleh mereka yang kononnya champion. Contohnya lah oh ini champion, tapi apa yang United Nations buat? Kena bunuh apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat untuk melindungi kemanusiaan itu sendiri? Macam tak masuk akal. Betul. Tapi benda ni bukan benda benda barulah. Dia orang kerja puak-puak ini yang jelasnya mereka mempunyai matlamat. Matlamatnya sama ada duit atau kuasa lah. Yang contohnya Palestin ni antara yang kita tengok mungkin melibatkan minyak. Di Iraq pun minyak, di Libya. Jadi semua dia orang mempunyai kepentingan. Jadi kepentingan mereka ini tidak ada batasnya. Jadi rakyat Malaysia kena sedar dan rakyat dunia harus bangkit menentang agenda-agenda yang dirancang oleh puak-puak ini yang kita tengok amat dahsyat lah. Amat dahsyat. Nyawa tak ada. Nyawa ni berapa orang? 5,000. Berapa orang? 6,000 mati. Tak ada benda pun. Kalau dia 911, 5,000 lebih mati, tak ada siapa pun, tak ada siapa kisah pun. Betul. Jadi penipuan, kita kena sedar, rakyat Malaysia terutamanya kena sedar, di luar sana banyak mereka yang berpura-pura menipu, mengambil kesempatan atas kelemahan kita. Saya suka apa yang Tok Ki sampaikan, istilah kepura-puraan itu sendiri. Ialah kalau kita lihat organisasi antarabangsa, khususnya apa yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine, mereka lantang bersuara namun mendiamkan diri soal Palestin ini, dan perkara ini perlu kita war-warkan kepada seluruh masyarakat global. Dan melalui program yang dilaksanakan ini, Selamatkan Hospital, Selamatkan Palestin ini, mungkin kita boleh rungkaikan juga kepada masyarakat kenapa pentingnya solidariti ini. Baik, mula-mula saya ingin memperkenalkanlah kenapa dunia Melayu, dunia Islam. Mungkin di luar sana pun agak kurang kefahaman apa itu dunia Melayu, dunia Islam. Di MDI ini, Dunia Melayu Dunia Islam, telah wujud daripada tahun 2000 lagi. Tujuannya ialah untuk mengeratkan perhubungan Melayu Islam sedunia. Setakat ini 26 buah negara telah terlibat di dalam dunia Melayu dunia Islam. Yang ketuanya pada tahun 2000 dulu dilantik Presiden Dunia Melayu Dunia Islam, iaitu sekarang ini ialah TYT, Tun Governor Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Dibantu oleh naib-naib presidennya daripada
Filipina, daripada Cambodia, ya, daripada Indonesia. Itu semua adalah naib-naib presiden dunia Melayu, dunia Islam. Jadi tujuan kita mengadakan program solidariti ini tidak lain tidak bukan ialah untuk menunjukkan bahawa kita satu suara. Melayu di seluruh dunia sepatutnya satu suara, ya, kita merasai denyut nadi rakyat Palestin yang mahukan pembebasan. Ya, yang kedua ialah kita prihatin, kita menggesa pihak-pihak yang berkonflik ini untuk serta-merta menghentikan peperangan, menghentikan pembunuhan yang tidak bertanggungjawab kepada rakyat-rakyat yang tidak langsung terlibat dengan peperangan. Kanak-kanak, OKU, orang tua, doktor sendiri pun dibunuh. Ya, betul. Hospital daripada 36 hospital, 18 ranap segala-galanya semuanya. Tinggal 18 yang hanya boleh menyediakan partial service namanya. Maknanya dengan serba kekurangan. Oksigen tak ada, apa tak ada. Jadi di mana hati kita melihat kekejaman yang sedang berlaku. Sebab itulah dunia Melayu, dunia Islam, bukan setakat di Malaysia, Indonesia juga telah membuat, ya, untuk membuat kutipan dan juga, ya, membuat kutipan untuk memberikan sokongan kepada rakyat Palestin yang sedang, ya, ditimpa mala petaka ini. Ya, serba kekurangan sampai tahap nak buat pembedahan pun tak ada abuse dan sebagainya. Betul. Bagaimana pengalaman yang dilalui oleh mereka, Allah, kita tak boleh nak ungkapkan dengan kata-kata. Betul. Jadi melihat kepada perjuangan TMDI sendiri 23 tahun lebih kurang. Ya, lebih kurang. Jadi bagaimana melihat pada perhimpunan ini misalnya titik tolak kepada satu perjuangan yang baru yang berbeza daripada yang sebelum ini. Ya, betul. Kalau kita lihat kenapa kita memilih tema, ya, selamatkan hospital. Ya, ramai di antara rakyat, ya, di seluruh dunia telah berperanan dari segi mengumpulkan duit, mengumpulkan barang-barang yang lain. Tetapi pada kita, hospital ni telah runtuh. Kalau kita hantar pun ubat-ubatan, ke mana kita nak hantar? Tak ada tempat. Jadi sebab itulah kepada perjuangan yang lebih besar ini, kita sebenarnya ke arah menyediakan post-war di mana kita nak membina hospital-hospital baru setelah konflik nanti berakhir. Tapi buat masa ni tak boleh lagi. Sebab itu kita merancang daripada sekarang. Kita war-warkan, kita menubuhkan wakaf hospital dekat Gaza. Jadi buat masa ini mungkin yang kita boleh buat ialah dipanggil field hospital. Field hospital ini adalah hospital bergerak. Kita menyediakan operation theater, kita menyediakan ward bersalin, kita menyediakan klinik bergerak. Itu di skala yang kecil buat masa ini. Sebelum kita memanggil atau kita membuat appeal, ya, menyeru kepada masyarakat dunia untuk sama-sama membangunkan hospital yang akan kita bangunkan. Malaysia sebagai sekretariat. Tapi kita akan buka ini kepada seluruh dunia. Siapa yang mempunyai kepakaran dalam operation theater, mari datang dengan kita. Siapa yang mempunyai kepakaran yang lain, ayuh kita bersama-sama untuk membangunkan Gaza kembali. Jadi langkah kecil, impaknya besar. Betul. Melalui program ini yang dilaksanakan Selamatkan Hospital, Selamatkan Palestin ini. Pastinya, Datuk, kita lihat perang yang berlangsung di Gaza ini telah berlanjutan sehingga ke hari ini, 65 hari secara keseluruhannya, dan solidariti kita pun telah berlangsung. Tidak pernah putus. Kita okey kat sini. Setengah tempat ni macam tak masuk akal. Itulah masalah, ya, Datuk. Tapi, Datuk, untuk kita gambarkan kepada masyarakat supaya kita sentiasa kuat, kental, meneruskan solidariti kita ini bersama dengan rakyat di Gaza di sana. Bagaimana untuk kita gambarkan melalui program-program yang kita laksanakan ini supaya dapat menghantar mesej kepada pihak antarabangsa khususnya, Datuk? Ya, dia sebenarnya kena datang daripada rakyat. Kita tengok benda ini kena datang daripada rakyat. Dan alhamdulillah kita tengok kita rakyat-rakyat Malaysia, alhamdulillah, di dunia pun telah mendapat sambutan. Mereka di UK dan Ireland contohnya yang agak bersungguh, ya, yang menzahirkan kegusaran dan kemarahan mereka di atas apa yang berlaku hari ini. Tapi macam Datuk sebut tadi, kita kadang-kadang nak kena laksanakan macam kita ini rakyat, okey, beri sumbangan macam-macam. Tapi nak masuk Mesir pun jadi satu cerita juga. Jadi ini yang kita sebut tadi, kepura-puraan. Agaknya yang boleh mengatasi perkara ini adalah suara rakyat.
suara rakyat yang beri tekanan. Contohnya kita produk-produk yang menyokong rejim ini tidak seharusnya diberi sokongan. Dan yang saya nak share di sini saya nak menyeru kita kena sedar kita berhadapan dengan satu perancangan dan kumpulan yang cukup padu, cukup ada duit, cukup ada apa-apa berbanding dengan kita yang benda pun tak ada, bergaduh pula sama sendiri dan macam-macam lah. Jadi kita kena sedarkan bermula di rumah kita supaya anak-anak kita faham. Hari ini nampaknya alhamdulillah lah kedai-kedai pun dah yang kosong pun kosong. Tapi maknanya kita kena buat bukan sebagai sambutan kepada keadaan-keadaan tertentu. Kita kena laksanakan perkara ini secara berterusan. Contohnya apa yang kita nak buat adalah kena wujudkan task force boikot rakyat. Pasal berterusan, bukan hari ni aja, benda ni esok dia ada lagi. Jadi kejap lagi kita buat, lepas tu kita lupa, lepas tu kita buat, kita lupa. Jadi kita perlu perkasakan matlamat kita ini dengan ada sekretariat tetap yang mengkaji, yang buat macam mana perancangan ini, dia macam tak ada. Dan tapi kita kena faham kalau kita nak kerajaan sendiri pun sukar nak mengambil tindakan. Pasal kita ada diplomatic relationship. Dia dan orang-orang ni orang yang mempunyai berbagai benda. Jadi kalau contohnya kalau kerajaan kita nak minta Mesir buka sempadan pun tidak senang juga. Tapi rakyat kita nak buat, kita buat je lah. Kita buat dan ini maknanya buka sempadan. Kalau tidak, tak ada makna. Dan ratusan lori tak dapat masuk. Nak hantar barang-barang expired. Macam-macam cerita. Jadi rakyat Malaysia harus sedar. Itu yang saya cakap tadi. Dan teruslah berdoa lah. Saya tak tahulah pasal kunut ni nanti kan orang kata itu pula. Tapi maknanya kita sentiasa kena tanam dalam hati kita dan anak-anak kita supaya diadakan satu gerakan. Gerakan membela kemanusiaan. Pasal tak setipu lah. Kita tipu apa kalau kita bercerita pasal kemanusiaan, kononnya kemanusiaan, tapi orang ni mati tak apa, orang tu tak boleh. Jadi ini kepura-puraan yang amat besar berlaku. Dan saya nak share sikit dah saja je ni, biar orang marah sikit. Datuk lagi wakar ni dah tahu dah. Okey. Puak-puak ini kerja dia menipu. Contohnya, pergi ke bulan, tipu. 911, tipu. Bukan 911 tu tipu, dia menuduh orang lain lah. Okey. Y2K, tipu. Y2K Ani pun masih tak boleh ingat kot. Lepas tu pasal dia muda sangat lagi. Lepas tu yang antara yang kita tengok sini yang Black Hawk Down pun ditipu juga. Dia tak bagi maklumat yang betul. Maknanya maklumat dipegang. Jadi mereka menguasai maklumat. Jadi kalau kita nak mengatasi penipuan seperti ini, maknanya kita pun kena ada maklumat yang betul, yang boleh kita bersuara. Hari ini segala-galanya dialah Netflix lah, segala benda. Semua. Jadi kita menipu diri kita, berharapkan atau mengharapkan orang lain, musuh-musuh yang tak ada kemanusiaan ni untuk menolong. Macam tak masuk akal. Jadi kita kena sendiri. Kita kena berdikari. Dan dalam dunia ni lazimnya kalau kita lemah, akan diambil kesempatan. Betul. Itu saja. Bila dah jadi darah daging tu macam susah nak keluarkan ni. Jadi kita kena mulakan sekarang, mulakan juga daripada generasi-generasi muda kita, dan kalau boleh kita sama-sama bersama dengan DHMDS ni pada 15 hari bulan ini. Pada 15 hari bulan saya ingin menunjukkan bahawa inilah dia punya kempen kita yang akan berlaku pada 15 hari bulan, dan insya-Allah kita akan letakkan QR code di sini nanti, di mana rakyat RM10, RM20 itu boleh menderma dalam menggunakan QR code. Jadi itu program kita. Tapi lebih daripada itu saya ingin wrap up. Kita boleh wrap up ke ni? Boleh wrap up. Ya, silakan kesimpulan belajar. Wrap up kita. Saya rasa lanjutan daripada cerita kepura-puraan ini. Apalah artinya perlu dipertahankan Israel itu di bumi Gaza? Mereka banyak tanah. Ajaklah jemput. Bawalah diorang ke sana. Tak payah ada huru-hara, tidak payah ada 3 bilion US yang taxpayer money yang dihabiskan oleh kerajaan Amerika. Kita punya inflasi boleh turun, harga minyak boleh turun, semua rakyat dekat dunia akan happy. Tapi kenapa soalnya kalau tidak berpura-pura?
Kenapa nak dipertahankan di bumi Gaza? Jadikan negeri yang ke-51 milik Amerika. Ya, kan? Kan, itu kan. Itulah, sebab itulah mereka pun tak nak kan? Dan akhirnya, apa yang kita boleh buat untuk rakyat Marhaina ni, mungkin kita sebagai NGO, tadi Tok Ki kata kerajaan mungkin tak boleh, sensitif. Betul. Kita kata, seperti kita Quran Day, kita lancarkan hari ini ataupun mengikut hari-hari tertentu, no Facebook, no IG, ataupun kita tidak berbelanja kepada barang-barang yang itu, ataupun kita tidak berhenti isap rokok. Baik untuk mereka, baik untuk kita. Betul-betul. Dia macam first hour lebih kurang. Kan? No smoking hour. Itulah daripada saya, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi kita teruskan perjuangan ini dan jangan lupa selamatkan hospital dan Solidariti Palestin kita laksanakan pada 15 hari bulan ini nanti. Kita sama-sama perjuangkan dan kita ucapkan terima kasih kepada Tok Ki dan Suri, insyaAllah. Kita jumpa. Anda ke lapangan, kita akan datang, Datuk. InsyaAllah untuk kita bersama-sama menjayakan program Selamatkan Hospital, Selamatkan Palestin. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian pada pagi ini, Datuk. Dan sepastinya, untuk kita saksikan berkenaan larian Agri Komoditi 2023 yang berlangsung di persiaran Perdana Putrajaya baru-baru ini. Jom kita saksikan.